Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan sambung dengan part 3 untuk kursus Security Basic bagi chapter 1. So, pertama sekali kita nak tengok apakah itu yang dimaksudkan dengan social engineering. So, social engineering ni dia dilakukan oleh social engineer iaitu merupakan seseorang yang mempunyai capaian terhadap perkakasan ataupun terhadap rangkaian dengan cara tracking pengguna dengan menyediakan beberapa maklumat yang mereka perlukan untuk membuat capaian ataupun untuk mendapat akses kepada mana-mana peralatan komputer ataupun mana-mana network. Okey, biasanya ini adalah atas kepentingan diri sendiri. So, bagaimana cara kita nak mengelakkan daripada kita ni dipancing ataupun terkena dengan teknik social engineering ini adalah yang pertama, jangan pernah memberi kata laluan kepada sesiapa sahaja. Sebab kata laluan, nama pun dah password, memang untuk kita seorang sahaja yang tahu. Orang lain tak boleh tahu. So, jangan bagi password dengan mana-mana orang yang bukan diri you. Okay, even though itu ahli keluarga you sekalipun. Tetapi kalau dah terpaksa, apa boleh buat kan? Berilah. Tapi lebih baik jangan beri langsung. Kemudian, sentiasa tanya apa identiti seseorang itu. Sekiranya ada orang cuba call you kan, tanya macam-macam tentang data-data, tentang diri you yang sepatutnya tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Cuba tanya orang tu apa identiti dia sebenarnya. Okey, ini adalah untuk mengelakkan daripada awak memberi maklumat kepada orang yang tidak bertanggungjawab. And then ada certain lokasi kalau awak tengok kawasan tu tak boleh dimasuki oleh sebarang orang. Okey, jadi bila ada orang-orang yang cuba nak datang atau saja nak buat lawatan, mereka biasanya tidak dibenarkan masuk ataupun tidak diberikan akses ke sesuatu kawasan tertentu. So, ini adalah disebabkan kawasan tu mungkin menyimpan maklumat-maklumat yang tidak boleh didedahkan kepada orang yang tidak berkaitan dengan aspek kerja yang memerlukan akses kepada maklumat. Next, sekiranya anda perlu menerima pelawat, pastikan pelawat anda tu sentiasa diekori. Maksudnya you kena escort semua pelawat tu. Jangan tinggalkan mereka menerawang bersendirian di premis-premis ataupun di mana-mana lokasi yang dirasakan tidak boleh membenarkan pelawat sesuka hati untuk membuat lawatan tanpa tanpa dipantau oleh orang-orang yang berada dalam syarikat itulah. Next, jangan cuba nak expose you punya password dalam mana-mana media. Lepas tu, pastikan you punya komputer sentiasa dikunci bila you nak tinggalkan you punya meja kerja you. Even though you nak pergi toilet sekalipun, pastikan you punya komputer sentiasa di log out kah, di lock kah dan sebagainya. Lepas tu, kalau macam you perlu melalui satu pintu, di mana pintu tu you kena buka pakai you punya kad kan. Scan, lepas tu baru boleh masuk. Pastikan tiada orang yang ikut you daripada belakang mengambil peluang untuk masuk bersama-sama awak, bersama-sama anda menggunakan access kad awak tu. Pastikan dia guna access kad dia sendiri. Jangan cuba-cuba nak baik hati benarkan dia masuk bersama-sama awak. Sebab kita tak tahu, mungkin orang tu melakukan penyamaran.
So, biasanya ada 3 teknik yang diorang dipakai untuk melaksanakan social engineering. Antaranya adalah seperti pretexting, phishing dan juga vishing. So, apa yang dikatakan sebagai pretexting? Yang ni adalah salah satu teknik ataupun kaedah yang mereka laksanakan melalui ataupun menggunakan telefon. So, katakan ada seseorang telefon you, dia kata dia merupakan seorang lawyer. And then, cara dia nak tentu sahkan dia seorang lawyer, dia cuba pancing you dengan memberi dengan memberi certain maklumat yang memang berkaitan dengan diri you. Okey, ini adalah tujuan supaya kita percaya dia ni daripada pihak-pihak yang diminta untuk mendapatkan maklumat daripada awak. So, jika ada yang menggunakan cara ni, pastikan anda dapatkan maklumat yang telus daripada organisasi-organisasi yang dia cuba gunakan ke atas diri awak, call company tu, agensi tu, dan dapatkan maklumat yang sahih daripada mereka. Okay, jangan suka-suka hati riliskan apa-apa information yang rahsia kepada mereka. Seterusnya adalah phishing. Phishing ni biasanya mereka lakukan teknik ni menerusi email. So, bila menerusi email, kalau you ada terima email kan, lepas tu dalam email tu dia ada beri satu link. Mostly lah dia orang bagi satu link dan dia minta you klik pada link tersebut dan minta you kemaskini maklumat seperti username ataupun password. So, yang ini you kena hati-hatilah kerana you kena pastikan link itu mestilah datangnya daripada link yang sah. Tapi biasanya kalau benda-benda macam ni takkan dilaksanakan melalui email lah. Takkan dilaksanakan melalui email. So, jangan mudah terpedaya dengan teknik-teknik seperti phishing ini. Seterusnya, vishing. Vishing ni biasanya digunakan teknik menerusi voice over IP. Yang ni dia pakai voicemail. Okay, dia pakai voicemail. Dia berbeza dengan yang atas tadi. Pretexting ni dia direct bercakap dengan you. Yang ni pula dia menyamar ataupun dia buat voicemail seolah-olah dia tu operator yang memberi instruction pada you untuk tekan nombor mana, tekan nombor mana, tekan nombor mana. Dia buat seolah-olah macam betul-betul lah daripada orang-orang yang sah lah. Okay, tapi kalau difikirkan secara logik, mana ada orang tu call kita lepas tu minta kita klik tu kan. So, kalau ada macam ni, maksudnya dia laksanakan teknik menggunakan phishing ataupun lebih dikenali sebagai phone phishing. Okay, itu adalah serba sedikit tentang social engineering. So, awak kena ingat benda ni. 3 benda ni. Famous ni. Okay, sangat famous dalam keluar dalam soalan. Seterusnya kita tengok kepada jenis-jenis tools yang digunakan untuk sistem maklumat, untuk dapatkan maklumat. Yang pertama adalah Nmap. Okay, tools yang diberi nama Nmap. Yang kedua adalah Netstat dan satu lagi Netscan. Okay, Nmap ini kalau you tengok pada software dia ni banyak offer service lah. Offer service seperti printer, router, web server dan mana-mana servis yang mempunyai open port. Okay, open port yang boleh accept apa sahaja connection request. So, yang ini kalau you nak tengok secara lebih lanjut, dalam Sidos saya dah letakkan satu video. So, saya minta you tengok video tentang Nmap, Netstat dan juga Netscan. Untuk you lebih faham lah, pastikan you tengok pada video tersebut. Okay, yang ni biasa je akan expose lah open port untuk certain service. Okay, kemudian Netstat ni dia lebih kepada command line. Okay, dia lebih kepada command line. Yang ni pun saya akan tunjukkan lah macam mana cara buat Netstat. Dalam Sidos pun ada, so you boleh tengok. Okay, yang ni adalah untuk view yang mana satu active port yang masih aktif dalam dia punya mesin dan apa dia punya status. Okay, dan mostly attacks suka buat dekat port 21 dan juga port 23. Okay, ini adalah antara port yang famous lah. Antara port yang famous yang mereka suka attack.
Seterusnya net scan. Yang ini adalah untuk scan rangkaian. Okey, scan mana-mana IP dalam rangkaian. Okey, yang ni juga awak boleh lihat video dia dalam CDOS. Okey, nanti saya akan keluarkanlah dengan video-video macam mana cara you nak pakai Nmap, NetStat dengan NetScan. Okey, itu adalah untuk bahagian part yang ketiga. So, yang ni pun you kena ingat apakah tools yang digunakan dalam keselamatan maklumat. Ada 3, iaitu Network Mapper, Nmap, NetStat dan juga NetScan. Okey, so kita tamat dengan part 3. Seterusnya saya proceed dengan part 4. Okey, part 4 masih lagi berada dalam chapter 1 tetapi ianya merupakan part yang terakhir dalam chapter 1. So kita tengok kepada apakah yang dinamakan sebagai data wiping. Wiping tu maksudnya kita delete semua file daripada kita punya storan. Okey, contoh storan yang biasa kita pakai adalah hard drive ataupun kita panggil dia sebagai hard disk. Tetapi walaupun kita gunakan teknik data wiping ni, tak semestinya data yang dibuang tu akan completely dibuang daripada komputer. No, dia tak buang daripada komputer secara keseluruhan. Okay, secara keseluruhan. Okay, tapi dia akan delete lah file daripada hard drive, cuma dia tak di-delete secara keseluruhan. Okay, cuma contohlah macam bila you pakai pen drive and then you buang semua file dalam tu. And then next time bila you tengok masih ada lagi folder lain, maksudnya itu you just melaksanakan data wiping. Bukan bermaksud membuang semua file itu secara keseluruhan. Okay, ada certain masih ada. Okey, data wiping ni biasanya dilaksanakan ke atas peranti-peranti yang menyimpan data yang mengandungi data-data jenis sensitif ya, di mana data yang dirahsiakan seperti maklumat-maklumat kewangan. Inilah salah satu contohlah kenapa data wiping tu kerap kali perlu dilaksanakan. Tujuan dia adalah untuk erase semua data-data yang berkaitan dengan data yang sensitif. Okay, next, hard drive destruction. So, berbeza dengan data wiping. Data wiping dia tak memusnahkan sekali dengan hard drive. Okay, data wiping, awak just erase semua data-data, semua file daripada you punya hard disk ataupun storan, tetapi tidak memusnahkan storan. Okay, tidak memusnahkan storan, bahkan awak boleh guna balik storan tersebut seperti pen drive, external hard disk dan sebagainya. Berbeza dengan hard drive destruction, yang ni bukan setakat you musnahkan semua maklumat yang ada dalam hard drive, tetapi awak turut memusnahkan hard drive tersebut. So, bermaksud ini adalah salah satu teknik yang lebih selamatlah, di mana kalau hard drive ni dimusnahkan, maka apa sahaja sensitif data yang masih tertinggal dalam hard drive tersebut turut musnah. Dia berbeza dengan yang ni. Yang ni awak wipe masih ada data, tak completely dibuang daripada dia punya hard drive. Tapi yang ini bukan sahaja data tu musnah, sekali dengan hard drive itu juga musnah. Okey, ini biasanya dilaksanakan sekiranya terdapat data yang sangat-sangat sensitif yang kita tak benarkan langsung, tak benarkan sama sekali akses daripada orang-orang tertentu lah. So, awak boleh musnahkan. Contoh macam ni, cakra keras dalam kita punya komputer, kita ada hard disk ataupun external hard disk. Cara you nak musnahkan senang saja. Kalau you nampak disk ni, you just scratchkan sahaja. So, bila you scratchkan, maka yang ni dia takkan dapat baca lah apa data yang ada pada disk tersebut. Sebab dah scratchkan, so awak boleh buang. Okey, cara lain, awak gunakan macam ni. Okay, awak musnahkan dengan cara ni pun boleh. Nak pakai hammer pun boleh. Okay, tapi kalau rasa tak ada tenaga tu, boleh guna cara ni lah. Musnahkan betul-betul ya. Okay, seterusnya hard drive recycling. Yang ni awak format. Kalau tadi data wiping, awak buang file aja.
Okey, yang ni adalah awak format awak punya hard drive. Okey, macam awak pakai pen drive. Bila awak pakai pen drive, awak akan pilih format kan, jenis apa, quick erase ke, jenis apa ke. Itu yang dinamakan sebagai hard drive recycling, di mana awak format. Dan format ni boleh jadi dua jenis cara format. Sama ada you nak pilih standard format ataupun low level format. So, apa beza kedua-dua ni? So, bezanya adalah standard format juga dikenali sebagai high level formatting, di mana dia akan cipta satu bersektor dan juga file system dalam awak punya disk. Okey? Dan yang ni hanya boleh perform sekiranya low level format dah complete. Okey? Dia akan format yang ini dulu, dia akan buat formatting jenis ini dulu, after that baru dia boleh buat cara ini. Sebab tu dia ada lama sikit bila nak format. Berbeza dengan yang ini dia just perform selepas hard drive tu dibina. Okay, selepas hard drive tu dibina. So, dia akan jadi low level format. Okay, yang ni beza. Yang ni tak ada file system. Dia tak macam ni. Dalam low level format, dia tak ada boot sector dengan file system. Okay. Tapi standard format, dia ada boot sector dengan file system. Okay, itu sahaja untuk part 3 dan juga part 4. Bermaksud kita dah tamat dengan chapter 1 bagi Security Basic and IT Professional. Okay, so dengan tamatnya part 3 dan part 4, jadi saya nak awak study balik part 1, part 2, part 3 dan part 4, dan awak kena sedialah untuk pop quiz yang kedua, pop quiz yang ketiga, dan juga quiz 1. Yang ni saya akan update dalam Sidos dan saya akan maklumkanlah bila saya akan open untuk pop quiz 2, 3, pop quiz 2, pop quiz 3 dan juga quiz 1. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.